Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan mengenai isu kurikulum bagi subjek dasar, falsafah dan dasar perkembangan pendidikan di Malaysia. Laporan kurikulum, ketiadaan prasarana yang mencukupi di sekolah. Pengenalan, kurikulum merupakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di luar kelas. Aktiviti kurikulum merangkumi aktiviti dalam badan beruniform dan kelab. Prasarana merupakan kemudahan yang disediakan bagi memudahkan sesuatu aktiviti yang dijalankan itu berjalan dengan lancar. Antara contoh prasarana tersebut ialah padang kawat, gelanggang badminton, squash, football, kolam renang, velodrome dan sebagainya. Dalam masa yang sama, ini bermakna prasarana dan kurikulum memainkan peranan yang penting. Hal ini demikian kerana kedua-duanya mempunyai pertalian yang erat antara satu sama lain. Untuk kelancaran aktiviti kurikulum ini, prasarana yang mencukupi haruslah disediakan sedaya upaya bagi memastikan kita pasti lagi mempunyai pewaris dalam bidang sukan yang boleh mewarisi tahta juara suatu hari nanti. Hal ini demikian kerana pemain-pemain handalan kita seperti Datuk Niko and David, Datuk Lee Chong Wei, Shalin Zulkifli dan sebagainya bakal bersara tidak lama lagi. Oleh hal yang demikian, amat penting bagi kita bagi membuat persediaan awal untuk memilih pewaris sukan kerana dunia sukan di Malaysia masa kini memerlukan pewaris. Seterusnya kita beralih pada latar belakang isu kurikulum. Masalah terhadap prasarana kurikulum banyak berlaku terutamanya di kawasan-kawasan bandar. Hal ini demikian kerana pihak sekolah amat memerlukan bangunan bagi menampung kapasiti pelajar yang baru saban tahun. Jadi padang sekolah terpaksa dilepaskan bagi membina bangunan baru bagi memastikan pelajaran-pelajar tidak terjejas. Namun dalam masa yang sama, ketika kita mementingkan aspek kurikulum seolah-olah diabaikan. Menurut data AMIS, iaitu Laporan Audit Infrastruktur 2011 yang menyatakan bahawa struktur infrastruktur sekolah di Malaysia harus dibaiki semula. Hal ini bermakna pihak sekolah seharusnya memperuntukkan ruang yang mencukupi bagi membenarkan para pelajar menjalankan aktiviti kurikulum seperti yang telah ditetapkan di dalam sukatan pelajaran. Seterusnya, paparan isu. Raja Arbi 2010 mendapati bahawa ada murid yang terpaksa bermain sepak takraw di kawasan letak kereta dan terpaksa berhenti apabila ada kereta yang ingin keluar. Hal ini cukup menyedihkan, tambahan pula dengan adanya dasar satu murid satu sukan yang mewajibkan murid untuk memilih satu sukan untuk setiap murid, maka timbullah persoalan adakah dasar ini berjaya ataupun tidak akibat kekangan dalam prasarana sukan. Utusan Malaysia melaporkan bahawa pihak Kementerian Pendidikan memandang serius akan kerosakan gelanggang sukan di Sekolah Sukan Bukit Jalil. Oleh hal yang demikian, langkah pembaik pulihan gelanggang tersebut telah pun dijalankan. Ini merupakan kerata akibat terhadap apa yang telah diperkatakan oleh RB Rijal mengenai banyak pengurusan sekolah tidak perhatian terhadap manfaat sukan. Kita beralih pula kepada respon masyarakat terhadap isu kurikulum. Ajit Singh 2010 melalui soaljawabnya dengan Lim Tiong Kim, Jurulatih Pasukan FC Bayan mengenai penilaian beliau terhadap struktur prasarana sukan di Malaysia. Beliau menyatakan bahawa infrastruktur sukan di Malaysia sudah ketinggalan 30 tahun. Hal ini jelas memberi gambaran bahawa untuk menjayakan sesuatu aktiviti kurikulum itu, prasarana yang mencukupi harus diselia sebaik mungkin. Jadi, memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa prasarana sukan di negara kita ini sudah ketinggalan jauh ke belakang sekiranya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Seterusnya, cara isu kurikulum ini ditangani. Pihak Kementerian Pendidikan telah menggariskan cara-cara bagi menangani isu ini. Laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia menyatakan bahawa pihak Kementerian Pendidikan telah menggariskan mengenai keperluan pembangunan infrastruktur di sekolah di mana
di mana sekolah akan menerima prasarana sukan yang berbeza mengikut saiz dan jenis sekolah tersebut. Hal ini bermakna sekiranya sekolah tersebut besar, maka lebih banyaklah prasarana yang mereka dapat, dan begitulah sebaliknya terhadap sekolah yang bersaiz kecil. Dan sekolah sukan sudah semestinya akan menerima lebih banyak prasarana kerana sekolah ini lebih tertumpu kepada aktiviti sukan bagi melahirkan atlet negara yang bertaraf antarabangsa. Seterusnya mengenai pendapat terhadap isu kurikulum. Setiap individu mempunyai minat mereka yang tersendiri dan minat setiap individu itu berbeza. Setiap seorang pelajar sudah semestinya mempunyai minat tersebut. Kita mempunyai banyak minat dan pelajar sudah semestinya mempunyai lebih daripada satu minat, misalnya berkayak, berenang, memanah, softball dan sebagainya. Akibat kekalnya prasarana untuk melakukan aktiviti sukan ini, maka ianya secara tidak langsung membantutkan lagi niat pelajar tersebut bagi mencuburi sesuatu aktiviti sukan yang mereka gemari. Saya pernah memasuki kelab petang di sekolah, dan padang yang kami gunakan untuk berlatih ialah padang rumput, dan apabila tiba hari perlawanan, ianya tidak seperti yang kami jangkakan. Kami tidak dapat memasuki ke peringkat yang seterusnya. Hal ini demikian kerana padang yang sebenarnya berbeza daripada padang yang kami gunakan untuk berlatih sehari-harian. Hal ini jelas menunjukkan prasarana yang tidak mencukupi mampu menjejaskan penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan yang mereka cuburi. Siti Munirah menyatakan bahawa sejak beliau bergiat aktif dalam bidang sukan, beliau menjadi semakin berani untuk berhadapan dengan orang ramai. Malah beliau juga tidak kekok untuk bergaul dengan orang yang baru dikenali. Seterusnya, isu yang tercetus. Ketiadaan gelanggang untuk bermain mengakibatkan pelajar terpaksa bermain di parkir kenderaan guru. Hal ini secara tidak langsung semestinya merisaukan ibu bapa akan keselamatan anak mereka. Selain itu, masalah obesiti dalam kalangan pelajar semakin meningkat. Akibat kekurangan prasarana sukan, pelajar akan lebih tertumpu untuk permainan video. Mereka akan lebih bermain sambil makan dan mereka tidak akan menghiraukan kesihatan diri, dan ini secara tidak langsung mencetuskan terhadap permasalahan obesiti dalam kalangan pelajar. Seterusnya, cara isu ini ditangani. Kita seharusnya menambahkan lagi gelanggang bagi menampung jumlah pelajar yang semakin bertambah, dan prasarana sukan haruslah diselia sebaik mungkin. Bagi menyelesaikan masalah ketiadaan padang sukan di sekolah, maka kita haruslah membina padang sukan ini di kawasan yang lapang agar kita dapat berkongsi dengan sekolah yang lain, dan kita boleh menggunakan ianya secara bergilir. Menurut Dasar Sukan Negara, cukai eksais ke atas alatan sukan perlu dikurangkan supaya kita dapat membeli peralatan sukan dengan harga yang jauh lebih murah. Akhir sekali, kesimpulan, prasarana sukan amat penting bagi melahirkan generasi yang mampu bergerak ke hadapan dan lebih berdaya saing. Menurut laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran 1979 menyatakan bahawa kurikulum melatih pelajar agar lebih bertanggungjawab, disiplin, berdikari dan lebih berdaya saing. Seterusnya, dengan adanya penambahbaikan dalam prasarana sukan, kita dapat melatih pelajar untuk lebih bergiat aktif dan secara tidak langsung dapat melonjakkan lagi prestasi sukan. Terima kasih.